Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara sekalian? Saya ingin menceritakan satu topik pada malam ni yang agak panas. Tapi topik pada malam ni harus kita selesaikan dulu sebab ramai yang tanya masih tidak faham lagi apa yang dimaksudkan dengan masalah penggunaan ubat-ubat seperti Viagra, Cialis ataupun Levitra. Kemungkinan sebagian daripada anda ingin bertanya juga bagi pihak suami anda sendiri. Lelaki harus dengar pada malam ini sebab kita nak selesaikan beberapa salah faham tentang erectile dysfunction dahulu sebelum kita ceritakan tentang perubatan sama ada bahaya tak. Topiknya bahaya tak kita gunakan Viagra atau Cialis ataupun Levitra. Tiga ni yang paling popular. Mungkin ada nama-nama lain, ada orang panggil generic, nama-nama copycat yang macam-macam kat pasaran sekarang yang memang ada benda tu dan anda harus tahu masa mana benda tu ada walaupun namanya bukan tiga ni. Tiga ni adalah nama yang telah diiktiraf. Yang lain tu ada yang juga diiktiraf tapi tidak sama standard dengan tiga-tiga ni. Namun kita tanya dulu sambil menunggu kawan-kawan masuk, tolong tekan share, tolong tekan like, tolong tekan love sebab ni ada kaitan dengan love, dengan marriage, dengan break away from husband and wife, kadang-kadang ada buat cerita-cerita pelik-pelik. So elok juga kita belajar sikit sebanyak tentang apa yang orang perkatakan tu betul atau tidak, bahayanya atau tidak bahayanya. Kalau bahaya sangat pun macam mana orang boleh pakai dah bertahun-tahun, betul tak? Tapi bahayanya apa pula? Jadi apa definisi erectile dysfunction sebenarnya? Apa definisi bila orang putih kata disfungsi erektil? Bahasa translation tu agak funny tapi orang Melayu suka kata mati pucuk kan. Tapi ada dua bahagian yang perlu kita tahu. Satu dipanggil PE, premature ejaculation, maksudnya memancut lebih awal daripada yang dikendaki. Okey, tak boleh tahan. Nombor dua ialah memang tidak ada erection langsung, tidak boleh negaraku langsung. Jadi yang pertama sekali yang kita harus betulkan ialah erectile dysfunction dahulu, lepas tu baru masalah premature ejaculation, memancut lebih awal daripada sewaktunya, tak boleh tahan lah maksudnya. Saya harapkan anda terbuka fikiran dan discussion ni untuk orang yang matured. Okay? Kalau budak-budak tu tak boleh tengok tak apa, tapi penting sebab zaman sekarang, zaman internet, semua orang boleh buka cek, so kita nak betulkan supaya jangan salah faham. Baik, biasa cek dulu suara semua okey. Macam hari tu saya buat question and answer, saya bercakap seorang-seorang je, so semua okey ya suara. Okey, Raja Hilmi, kita dengar dulu ya. Ada masalah berkaitan dengan otak tak? Yes, ada. Kita akan cerita sekarang. Baik. Nombor satu, erectile dysfunction. Bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, number one, inability, maksudnya tidak mampu untuk mendapat sexual satisfaction secara yang boleh tahan sampai boleh satisfied kepada dua-dua belah pihak. Itu yang mustahak sekali. Okey. Yang paling penting pihak lelaki lah ni. Okey, kalau dia sendiri tak rasa puas, susahlah. Okey, sebab di dunia ni ada lebih 100 juta rakyat yang menghadapi erectile dysfunction anytime. At this time pun 100 juta. Jadi macam mana nak tahu kita berapa persen daripada umur berapa yang kena masalah ni? Senang je, ikut umur. Kalau 40%, kalau umur 40 ada 40% manusia, maksudnya lelaki yang ada masalah ED. Kalau umur 50%, kalau 60%. Jadi kalau kita semua yang 60-70 ni ada lebih kurang 60 hingga 70% yang dah bermasalah. Tapi bukanlah hampir 70% tu sampai tak boleh apa-apa lagi dah. Cuma dia ada gangguan, antara yang berat sangat gangguan hingga yang ringan-ringan. Maksudnya sikit-sikit je tapi dia boleh lagi. Ada setengah tu sampai dah tak boleh langsung. Kalau 80% adalah untuk orang 80 ke atas. Boleh faham tu? Berapa kali patut you ada intim punya relationship? Maksudnya adakan seks minggu dengan isteri you atau suami you. Okey, cepat. Berapa kali sepatutnya? Cepat. Jawapannya? Jawapan tidak ada jawapan. Sebab ramai orang kata, kau patut 3 kali seminggu, aku 5 kali. Alah, kalau kita dah tua-tua ni 2 kali cukup. Ada setengah orang kata sebulan sekali pun tak apa. Jawapannya tidak menentu. Ikut kepada
suami isteri, ikut pada partner masing-masing. Okey, kalau yang boleh sampai sehari sekali ke sehari 2 kali tu, kalau dua-dua setuju no problem. Tapi kalau seorang nak sehari 2 kali, kalau si anunya cuma nak sebulan sekali, tu gaduh besar. Betul? Betul, memang ada zaman bila dah berkahwin, kadang-kadang kan saya dah cerita dulu. Kalau mula-mula tu mungkin kadang-kadang selang sehari dan sebagainya, lepas tu selang seminggu, kadang-kadang sampai, itu bergantung kepada relationship. Faham tak? Seterusnya, betul tak betul? Bila kita lagi tua, lagi kurang kita punya power, lagi kurang kita punya orgasm. Betul tak betul? Rosita kata nafsu dan keinginan, betul. Bagus, discussion tu lebih bagus sekarang, lebih terbuka. Siapa lagi? Dazrin, saya soal ni sebagai orang yang dah dewasa, okey. Jadi jangan malu. 3 kali seminggu okey, 4 kali boleh. Tu tergantung kepada partner masing-masing. Dia tidak ada macam sekolah, kena datang 5 kali seminggu macam tu, tak ada. Faham? Okey, balik pada soalan, bila tua lagi dia lagi kurang power, betul tak? Okey, cuba saya tengok jawapannya. Yes. Malangnya bila kita lagi dewasa, lagi 6 siri 7 siri, walaupun semangat masih kuat, minda masih nak, okey, mata masih memandang, tapi adik tu dah mula. Jadi jangan you rasa benda tu pelik, okey. Kalau orang datang cerita, wah dia tu 70 masih lagi strong and all that, it's okay. Itu adalah orang panggil bonus. Tapi ramai-ramainya dia berkurangan. Jadi that is very common. Kalau you dah buat vasectomy, tahu vasectomy tak? Zaman moden sekarang kita ikat untuk vas deferens supaya tidak keluar kita punya sperm lagi kan, kita ikat tu. Adakah dia mengganggu you punya seks? Kalau orang yang dah banyak anak kan dia nak ikat kan, bukan perempuan ikat, lelaki yang ikat ni, jawapannya tidak terganggu. So you boleh ikat kalau nak. Okay, right. Cuma you akan dapat 5% less daripada cecair yang keluar. Tak sah, tak payah hitung pun, orang tak pernah hitung benda tu. Baik, yang pentingnya, adakah masalah erectile dysfunction ni mengganggu perkahwinan? Siapa boleh tahu jawapan? Cepat. Okey, kalau kasih sayang tu masih kuat, dia tidak menjadi masalah. Sebab apa? Ramai orang menganggapkan cuma seks saja yang boleh mengekalkan perkahwinan sampai bila-bila. Jawapannya kalau macam tu, kalau setengah orang yang diabetes tu macam mana? Betul tak? Ramai yang diabetes, at least 50% ke 60% daripada orang diabetes confirm ada masalah. Okay? Sebab apa? Ada kaitan dengan edaran darah. So, it's nothing to do with just erection sahaja yang membolehkan kita bertahan perkahwinan. Ramai juga yang wife ada cancer, dah tak ada breast, tak ada womb, sebagainya tu, dan dia memang tak boleh lah kan. Lelaki ada yang masih sayang dan sebagainya. Itu kasih sayang tu tak boleh kita jual beli. So, yang ni not very true, okay? Tentang masalah perkahwinan boleh diselamatkan dengan cuma ada erection. No, okay. Okay, ni soalan yang interesting. Sebagian daripada anda cuba pegang rambut sekejap. Ada lagi tak rambut? Okay, orang lelaki, terutama sekali kalau muda ke tua pun, kalau dia kebotakan sedikit, ataupun dia orang panggil male pattern baldness, walaupun dah macam ni kan, dia panggil receding hairline ni, lagi ke belakang, lagi botak, dia lagi banyak orang panggil testosteron. Testosteron tu hormon untuk kita adakan erection jugalah kan. Jawapannya apa? Cepat. Yes. Kalau nak cari, tak boleh lah saya kata nak cari lelaki yang botak pula, tak. Kalau husband you happen to be botak, dah banyak rambut, banyak ni lah bulu-bulu semua ni kan, sebab testosteron tu kan bagi banyak tumbuh janggut dan sebagainya tu kan, selalunya dia orang ni memang lebih daripada orang yang banyak rambut. Okay, right. Ini kajian, bukan saya pandai-pandai nak cerita, nak seronok-seronokkan cerita. No, you better learn about this. Dan seterusnya, apakah orang yang kena erectile dysfunction ni, macam mana perasaan dia orang? Dah dibuat kajian, selalunya mereka kalau tak dibuat counselling betul-betul, mereka sebenarnya sedih. Mereka merasakan kejantanan mereka tu dah tercabar. Jadi mereka merasa kalau tak pandai bahasa sexuality ni, mereka akan selalu rasa rendah diri, dia diam, dan kadang-kadang dia tak suka bersama dengan isteri ataupun dengan partner dia lebih suka bersendirian. Last kali ialah tadi saya dah katakan kalau 70% adalah bagi mereka yang umur 70 ke atas kan. So percentage tu tergantung anda umur peringkat mana sekarang. Jadi kalau anda lagi berumur, anda kena lebih berhati-hati. Baik, yang penting sekali
Ramai orang tak sedar. Ini message terbaru ya. Penjelasan ni harus kita ambil secara serius, iaitu orang yang ada ED, erectile dysfunction ni, yang adiknya dah tak boleh naik dan sebagainya itu, selalunya ada kaitan dengan masalah jantung juga. Berarti dia dah ada petunjuk. Apabila kita ada erectile dysfunction, rupanya blood vessel yang dah orang panggil inflammation ataupun dah ada gangguan, kerosakan kat situ, adalah petunjuk pertama yang kita kalau tak jaga betul, lagi 4-5 tahun kita akan ada masalah heart. Sehinggakan heart, orang kata ada angina, heart attack dan stroke. Sebab semua ni ada kaitan dengan blood vessel. So jangan kita dengar malam ni cuma sebagai untuk nak beli Viagra ke nak beli itu saja. Itu untuk nak jaga supaya ada erectile tu tak dysfunction, betul. Tapi ramai orang terlupa kepada kaitannya dengan penyakit jantung dan penyakit stroke. Dia sama. Jadi siapa yang ada erectile dysfunction, tolong cek juga jantung, tolong cek juga peredaran darah. Sebab semuanya ada kaitan dengan penyakit seperti apa? Diabetes, penyakit jantung pun ada kaitan dengan diabetes kan? Stroke pun boleh daripada diabetes. So, erectile dysfunction, diabetes, high, orang yang penyakit jantung, orang yang ada high blood pressure, orang yang tak cukup good cholesterol, HDL tu, orang yang smoking. Kalau macho macam mana pun, kalau you smoke, lepas tu nanti I cerita kat you, kalau you obese pula lagi, lepas tu you ada pre-diabetes, pun belum diabetes, dan you perut selalu ke depan, buncit sangat, itu ada indication yang you bukan saja erectile dysfunction, you kena jaga jantung you sekali. Orang yang ada depression, selalunya ngurung. Orang yang ada masalah prostate cancer, okay, yang buat rawatan prostate cancer selalu menghadapi masalah ED yang paling teruk, okey, yang kadang-kadang susah doktor biasa nak rawat, dia kena pakar yang betul. Dan siapa yang terlalu banyak makan ubat, terutama sekali ubat diuretik. Tahu diuretik, ubat yang lawas lawas kencing kan, you kadang-kadang ada masalah lain, doktor bagi ubat diuretik tu, okay, that's very dangerous for people yang nak jaga ED. Nombor 2, ubat beta blockers, ubat high blood pressure. Dia nak turunkan blood pressure, dia turun juga adik you. So, jaga baik-baik. Orang yang ambil ubat jantung, nampak tu, dia semua main-main kat situ. Ubat yang tranquilizer atau antidepressant yang tak bagi kita sedih, bagi kita tidur supaya kita tak fikir masalah yang mental dan sebagainya tu, itu pun boleh menyebabkan ED. Baik. Ada 2 jenis penyakit ED ni yang you kena tahu sebelum kita nak ambil ubat apa pun, iaitu satu namakan psychogenic, satu lagi organic. Psychogenic ni disebabkan oleh mental. Dia bukan masalah adik kita tu bermasalah, tetapi kita punya nerve connection antara brain dengan kita punya adik tu, dia jadi tidak synchronize. Disebabkan oleh masalah-masalah ni, nerve stimulation ni. Nak tahu antara masalah organik, maksudnya you kena secara peringkat, bila umur meningkat, you pun turun, you punya power tu betul. Kalau you tengok daripada setahun ke setahun you berkurangan, itu masih okey. Okey, tapi kalau suddenly you baru umur 35, kan, tak sampai 40, pun dah ada macam benda tu tak menjadi. Okey, suddenly. Okey, dan kadang-kadang dia tak konsisten. Kadang-kadang dia jadi elok, kadang-kadang tak jadi elok. Kalau budak-budak muda yang nakal-nakal ni, kadang-kadang kalau dia dengan isteri dia, okey, no problem, tak berapa nak menjadi. Ataupun tak jadi langsung pula, macam blok. Macam ada orang macam ada orang buat-buat pula. Tapi kalau buat perangai dengan orang lain, kadang-kadang dia tak ada masalah. Ini saya cerita ni memang ada kes-kes macam ni. So ini masalah psikologi. Okey. Kalau dengan isteri tu biasalah, dari setahun ke 1 tahun. Kalau dulu tiap-tiap selang sehari, sekarang dah seminggu 2 kali, betul seminggu sekali. Itu masih lagi normal. Lepas tu dia pula selalunya berlaku orang yang psikologi punya problem ni, dia sebenarnya bukan sakit. Dia tidak ada diabetes, dia tidak buncit, dia tidak sebagainya, macho sebagainya, tapi masih tak menjadi. Itu masalah psikologi. Tapi bila yang kebiasaan, bila dah berumur, berpenyakit, sakit lutut, sakit tulang, sakit makan ubat, gout, ubat sampai berkati-kati, confirm. Itu dipanggil normal fitrah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang paling penting ialah
saya nak ingatkan semua bahawa bila ada erectile dysfunction, tolong jangan lupa jaga jantung you dan tengok sekali, sebab itu petanda awal dia naik ke atas. Sebab apa? Blood vessel kat penis kita tu, kat adik kita tu, dia lebih kecil, maka kalau nak block dia terblok dulu, dia akan jadi rosak dulu. Tapi semua yang besar-besar tu ke mana? Ke jantung, dan bila dia naik kat carotid artery ni dia lebih besar, lebih kurang 5 mm. Kat bawah tu mungkin 1 mm saja, sebab tu dia cepat rosak. Faham? Termasuk dengan buah pinggang lah. Betul? Baik. Yang penting sekali yang you kena belajar malam ni, ada 3 ubat yang paling popular. Kalau you nak buat pilihan malam ni, dengar dulu. Daripada awal dulu tahun 60-an, yang paling popular orang masa tu, ubat tak popular lagi. Ni Viagra semua ni baru-baru je kan. 1960s dulu ramai doktor bagi pump, pakai pump, jenuh jugalah nak pump, lepas tu nak kena belajar lagi. Tapi masa dulu tak ada ubat-ubat oral ni, makan melalui mulut tu, dia orang kena sampai buat implant. Tahu tak implant? Dia masuk macam ada tube, dia buat pasang macam prostesis, macam mold dalam tu, acuan tu, dia operate, dia letak kat situ. Ada yang fleksibel, ada yang lembut, lepas tu kena pump lagi baru nak pakai. Jadi remeh lah, tahu, renyah. Okay. So sejak ada oral ni, maka ubat ni lebih kurang tahun, saya tak ingat, lebih kurang sekarang dah 15 tahun kot, saya tak tahu berapa lama dah keluarnya ubat ni. Kerja dia, ubat ni tak ada lain ialah untuk membesarkan peredaran darah tu, supaya darah tu masuk ke dalam you punya penis you. Maka dia ada satu konsep dinamakan, kerjanya ialah untuk membesar saja dia punya blood vessel tu, supaya dia tidak kecut. Jadi dia bila kita makan ubat ni, nanti saya cerita sikit, dia akan bekerja untuk menahan supaya blood vessel tu tak lembik. Faham tak? Dia kerja je untuk membesarkan, banyakkan darah flow kat situ, dan dia block supaya tidak lembik. Jadi kerja dia, kalau salah bulan, salah satu pada side effectnya dia panggil priapism. Priapism itu berarti bila you makan ubat ni, lepas tu nanti dia tak mau release. Dia masih kembang je lagi. Itu yang kalau lebih pada 5 jam, you kena pergi hospital. Kena buat sesuatu. Okay? Memang ada kes ni, dia panggil priapism. Baik, sekarang saya bagi 3 pilihan, you sendiri pilih. Saya tak boleh kata yang mana bagus, yang mana tidak. Dan saya tidak disponsor oleh any of the drug company. Bahkan ini cuma sebagai ilmu. Nombor 1 yang dinamakan Viagra, atau nama compound yang dia pakai ialah sildenafil. Jadi kalau you dengar perkataan sildenafil, selalunya brand yang paling popular ialah Viagra. Satu lagi nama Tadalafil. Tadalafil tu selalu yang dijual dalam bentuk namanya Cialis. Dua ni saya rasa orang lelaki pernah dengar dan mungkin pernah pakai pun. Okay. Dan jarang orang pakai sikit, yang tak berapa popular tapi sebenarnya boleh diguna pakai ialah Vardenafil. Vardenafil ni nama jualannya ialah Levitra. Nama brandnya Levitra. Okey. So 3 ni kita boleh cuba kalau you nak cuba, bagi mereka yang bermasalah ED, sebab dia memang menjadikan yang saya cerita tadi. Kerjanya ialah supaya tidak jadi lembik. Dia tahan je. Dia tidak peduli tentang testosteron, dia tidak peduli tentang psikologi you ke apa pun. Tapi apa-apa pun dia perlu stimulasi. Faham tak? Stimulasi, dan dia perlukan maksudnya tidak ada masalah gangguan benda-benda lain dalam kepala you. Mestilah ada, masih lagi nerve tu masih lagi tak mati semua. Maksudnya diabetes you tu tak teruk sangat sampai semua darah put kat situ. Diabetes kan boleh block nerve, boleh block you punya blood vessel semua, tapi dia boleh bantu kalau masih lagi ada line tu yang sikit-sikit lagi ada, dia tahan, jadi darah tu boleh kembang sampai saya bagi tahu berapa lama. Okey, ready? Untuk sildenafil, dia boleh bertahan, kemasukannya bila masuk dalam mulut tu antara paling awal 15 dengan 16 minit hingga 30 minit. Sebab tu orang suka buat macam ni, dia tak payah tunggu sampai 1-2 jam, faham tak? Okey, so dan dia boleh berada dalam badan you selama 36 jam. Tu tak heran nanti kadang-kadang sampai petang nanti macam ada rasa pula lagi. Okey. So tapi kita cerita tentang side effect sekejap lagi. Untuk Viagra, untuk Cialis dia tahan sampai 36 jam. Levitra juga 48 jam. Okey, lebih kurang 2 hari baru nak hilang daripada badan you. Okey, sama ada itu bagus atau tidak tergantung. Kalau dia keluar bagus, tapi kalau dia keluar side effect yang saya bagi tahu sekarang, cuba baca dan cuba dengar. Nombor 1 ialah
Yang paling selalu berlaku ialah dipanggil headache, pening kepala. Kalau you makan sembarang ubat ni, kalau ada pening kepala, confirm. Kok you beli ubat di luar daripada nama-nama ini, dia kata, oh saya tak masukkan Viagra, tak masukkan Cialis, tak masukkan ni lah, apa Defil, Sildenafil, kan you tak beritahu nama tu. Kalau ada pening kepala je, confirm ada benda tu. Sebab tiga-tiga ni ada pening kepala. Nombor dua, ada flushing. Tahu flushing? Muka jadi merah. Kalau abang you malam tu tak pernah merah muka, lama dah dia letih dan sebagainya, tak komplain. Malam tu dia sihat walafiat tapi muka dia merah, betul nampak kepala dia kedut-kedut je, confirm dia makan benda ni. Tak salah kalau benda tu dia boleh tahan dan dia boleh melaluinya, dia tak komplain, tak apa. Tapi kalau lepas intim aja dia letak kepala macam tu, Minah tolong urut sekejap ni, abang pening kepala ni, kenapa badan abang panas-panas ni, confirm benda tu mesti ada. Okey, naik tapi ini dia punya kesan sampingan, jadi you kena imbangkan lah. Okey, nombor seterusnya, you boleh ada dyspepsia. Perut tu boleh macam kembung, macam angin, macam orang panggil apa, macam pedih perut lah. Okey, dyspepsia. Okey, rasa macam ada asid, tak ada asid, tu macam GERD sikit kadang-kadang. Ada setengah orang tu ada nasal congestion, dia rasa macam tak boleh macam ada hingus, macam congested, hidung dia tu macam tersekat-sekat. Bukanlah sampai tak boleh nafas. Lepas tu setengah orang rasa macam ada infection pula kat you punya bahagian apa tu, paru-paru. Setengah orang komplain sakit belakang. Maklumlah kalau tempat tu kembang kan, belakang tu boleh rasa macam sakit sangat. Okey, dan sakit-sakit urat lah orang panggil, besok ke malam tu juga pun boleh rasa side effect dia. Dan ujung-ujungnya ada orang sampai ada rhinitis, maksudnya beringus keluar, dan ada orang berdebar-debar. Selalunya itu kalau you tak sihat, berdebar-debar tu tolong jangan beli lagi dah. Sebab apa? Takut nanti sampai peringkat berdebar tu terlalu high, orang panggil apa, tachycardia, maksudnya kuat sangat degupan jantung tu, itu yang boleh menyebabkan sampai boleh apa, bawa maut. Ada kes-kes yang sampai mati, betul, tapi saya mengharapkan tak banyak lah. Dan saya mengharapkan anda yang makan tu tidak jadi nasib orang yang dah tinggalkan kita sebabkan dia terlalu nak benda tu, dia tak peduli dia punya badan steady atau sihat tak sihat, dia tibai je. So we have to be very careful. Kalau you ada penyakit jantung, penyakit diabetes yang belum kontrol, you kena kontrol dulu. Okey, baik, kita dah habis. Jadi pilihan you yang mana? You nak Viagra ke, you nak Cialis ke, nak Levitra? Sebab semua ni memang boleh bagi efek, tetapi you kena tanggung dia punya side effect. Maka sebab itulah kalau you tengok, disebabkan mereka tidak mempedulikan tentang cause dia, apa tu penyebab utama kenapa erectile dysfunction, maka saya ambil keputusan untuk mengeluarkan jantana, bukan untuk tujuan apa-apa. Sebab bila kita dah berumur macam ni, kalau kita nak share dengan kawan pun, kita tahu dah apa side effect Viagra, side effect Cialis dan Levitra. Maka kita kena bagi tahu. Kalau orang recommend apa-apa pun dengan nama-nama yang dahsyat-dahsyat, gambar yang cantik-cantik, selalunya gambar hammer lah kan, gambar kuda lah, gambar bull lah, semua tu. Saya minta nasihat, saya menasihatkan you lah, cuba berhati-hati. Saya tak kata yang saya buat jantana tu boleh mengatasi kecepatan, tak mungkin. Sebab mereka dalam 30 minit dah, sebab kerja dia itu je, dia keluar nitric oxide tu, dia tahan supaya tidak lembik, itu kerja dia. Selagi ada ubat tu dalam badan you, dia boleh tahan. Melainkan you dah ejaculation, you akan jatuh dulu. Tapi kalau ubat tu masih ada, kadang-kadang dia boleh naik balik. Itu kalau you suka macam tu. Sebab tu yang lebih selamat ialah bahan-bahan seperti herba-herba yang ada di pasaran yang bagus-bagus. Anda pun tahu nama-nama tu bukan yang saya punya saja, tapi ada orang buat seperti kalau tongkat ali yang bagus, kalau ada mushroom yang bagus. Saya nak cerita ada nama-nama yang seperti ashwagandha, kan pernah dengar kan? Ada seperti nama apa lagi? Seperti Maka, pernah dengar kan? Lepas tu ada nama zinc yang kena bagus kita pakai. Jadi saya dah pilih ada 6 supaya anda memakainya juga untuk membantu supaya tidak ada side effect. Sebab yang paling takut ialah side effect kan. Walaupun jantana ni lambat sedikit, kadang-kadang sampai 2 hari baru you merasainya, sebab dia konsepnya ialah bukan mengeluarkan cuma nitric oxide, meningkatkan dan menahankan, tapi dia meningkatkan hormon dan meningkatkan peredaran darah secara lembut, dan bila dia dah menjadi, dia akan boleh bertahan. Itu dia panggil suplemen, bukan ubat.
So ramai yang dah pakai Jantana mengatakan, doktor, you punya tak macam Viagra. Memang saya kata awal-awal, kalau you nak Viagra, you kena pergi Viagra dan tanggung dia punya side effect, betul tak? So the first principle yang saya buat Jantana supaya you dapat faham malam ni ialah untuk membantu bagi mereka yang tak mau side effect. Tetapi tak bolehlah dah tak mau side effect tapi nak cepat pula. Macam mana tu kan? Kita kena bersabarlah. So ramai orang yang baru ni, semalam saya dapat berita lagi, ada beberapa orang diabetes. Dia kata, doktor, saya dah makan double dah. Bahkan kan saya punya boleh ambil sampai 3 biji pun kalau you tak merasa apa-apa. Lepas tu 3 hari kemudian kalau tak rasa apa-apa, you maintain lagi seminggu, selalunya dah boleh dah. Okey, lepas dah boleh, you turun 2, lepas turun 2, kalau betul-betul dah steady, you ambil satu. Macam makan suplemen, vitamin C, vitamin D tu macam itulah caranya. Tapi dia lebih fokus kepada testosteron. Sebab kan dalam tu ada maca, ada deer antlers, ya, rusa punya ujung tanduk tu. Lepas tu kita ada L-arginine yang memang bagus untuk buka bloodline, citrulline dan zinc. Kita ada kuat zinc kita kat dalam tu. Dan kita ada beberapa lagi formula yang kita punya trade secret supaya kita boleh mempertahankan, supaya kalau orang tahu formula kita ni memang orang memang duk cari. Orang-orang yang dah biasa ambil Viagra, Cialis dengan Levitra tu dia tahu sangat. Kalaulah ada bahan lain, cuma sebab dia orang tu selalu biasa sangat dengan benda yang cepat mari, jadi bila dia ambil Jantana yang saya buat, Jantana simple dia lebih kurang macam ni. Saya tak malu cerita sebab ramai sangat yang bermasalah, dia tak tahu nak pakai Jantana ni. Senang je. Orang yang ada masalah, yang macam nak tahu you ada masalah, kalau you tak boleh naik 2 tingkat rumah dengan tangga, jangan nak pakai apa-apa. Okay, selalunya kena pergi betulkan jantung ni dulu. Especially jangan langsung pakai Cialis atau Viagra atau Levitra tu. Sekurang-kurangnya kalau you pakai yang ini, you boleh pakai 1 kapsul dahulu sambilan you membetulkan keadaan. Sebab ini menggantikan suplemen makanan untuk meningkatkan testosteron. Itu pun saya tak benarkan lebih daripada 1 kalau you ada penyakit jantung. Tapi kalau biasa-biasa, diabetes biasa-biasa, boleh naik sampai 3 sehari. Sebab dia macam suplemen. Macam you ambil sacha inchi oil tu untuk jantung, untuk otak kan. Tapi ini untuk kita punya peredaran darah kepada you punya masalah testosteron dan erectile dysfunction. So, please cuba 3, kalau tak boleh sangat-sangat 3 setiap hari, lepas tu turun 2, jadi 1. So ramai orang yang ada feedback yang bagus, tapi ramai juga yang ada feedback yang, doktor, dia tak semacam. Lepas tu saya cerita Viagra, Levitra dan Cialis sebab saya tak mau you compare antara ubat dengan suplemen. Jadi saya memilih Jantana. Bagi kawan-kawan saya pun, saya tahu saya tak mahu mereka suddenly berapa persen orang yang sampai berdebar, berjantung, bermerah muka sampai meninggal tu. Kita tak nak lah berita keluar surat khabar besok meninggal disebabkan ambil ubat nak cepat naik tu. Saya tak nak. Okay? So itu saja pada malam ini. Kalau siapa yang sudi, jangan malu, kita sekarang dah ada stok yang cukup. Saya pastikan kali ni tak payah tunggu sebulan lagi dah. Orang lelaki ni kalau pasal ni dia nak sekarang juga. Nak naik tu pun nak naik sekarang juga. Yang tu saya tak ada. Saya cuma ada yang 2-3 hari baru dia mari, lepas tu you tahan dan selamat, insyaAllah. Selagi mana you panjang umur, kita doakan you dapat sihat walafiat. Ini juga sebagai satu amalan untuk membetulkan keadaan yang agak parah juga. Okey, kalau siapa yang sudi, sila call ataupun PM saya punya admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life Program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.